Anda mungkin pikir Mabel Tanaka adalah heroin dalam film Hoppers, kan? Sebenarnya, gadis ini adalah seorang penjenayah. Dia adalah watak yang paling banyak melakukan jenayah dalam seluruh film ini. Dan kalau kau tak percaya, bersedialah untuk lihat semua jenayah yang dilakukan oleh Mabel dalam Hoppers. Dalam film itu, dia diperkenalkan kepada kita ketika berumur lebih kurang 6 atau 7 tahun. Dan dari situ kita nampak dia bersembunyi di bilik darjahnya untuk kemudian mencuri haiwan peliharaan yang ada di sekolah. Dan bukan hanya 2 atau 3 sahaja. Dia memenuhi seluruh beg galasnya dengan haiwan kerana dia percaya bahawa dia sedang menyelamatkan mereka. Masalahnya ialah apabila dia hendak keluar dari sekolah, beberapa gurunya cuba menghalangnya. Dan ketika cuba melarikan diri, dia malah menggigit salah seorang daripada mereka. Untuk memburukkan lagi keadaan, mereka memberi kita faham bahawa ini bukan kali pertama dia cuba mencuri haiwan-haiwan itu. Jadi boleh dikatakan dia sudah ada sedikit pengalaman. Jadi, sejak umur 7 tahun, Mabel sudah pun melakukan jenayah mencuri haiwan. Melawan pihak berkuasa dan serangan. Ini akan menambah 4 tahun penjara dan denda sebanyak $7.000. Tetapi nasib baik untuk Mabel, dia masih di bawah umur. Jadi apa yang berlaku hanyalah ibu bapanya dipanggil dan dia hanya diberi beberapa tepukan di punggung. Selepas semua kekecohan itu, dia memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya supaya dia boleh hidup dan menikmati kehidupan yang lebih semula jadi. Sekali-sekali dia pergi membantah kepada Dato' Bandar, tetapi nasib baik ini dianggap sebagai kebebasan bersuara. Masalahnya timbul apabila neneknya sudah meninggal dunia. Dato' Bandar di situ mahu membina jalan raya di atas kawasan semula jadi. Tetapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Reserve semula jadi ini bukan milik neneknya atau dirinya. Ingat, neneknya menjumpainya selepas berjalan agak lama di dalam hutan. Maksudnya, rumah Mabel tidak apa-apa. Masalahnya ialah apabila mereka hampir memusnahkan tasik untuk memulakan pembinaan, Mabel melompat pagar untuk mengganggu para pekerja. Dan selepas itu, dia berdiri betul-betul di tengah tempat mereka meletakkan dinamit dan dengan itu menghentikan mereka. Kawan, ini sudah boleh diklasifikasikan sebagai jenayah. Kerana di sini Mabel sudah berumur 19 tahun. Di sini dia telah melakukan pencerobohan apabila melompat pagar. Perkara itu boleh menyebabkan dia dipenjara selama 6 bulan dan didenda $1.000. Dia juga mengganggu kerja-kerja pembinaan. Itu boleh menyebabkan dia dipenjara lagi 6 bulan dan didenda $500. Kemudian dia melakukan tindakan cuai dengan berdiri berhampiran dinamit. Itu boleh menyebabkan dia dipenjara selama setahun dan didenda $2.000. Nasib baik mereka hanya memanggil polis untuk membawanya pergi dan itu sahaja. Dengan bantuan gurunya, dia kini tahu bahawa dia memerlukan seekor berang-berang untuk menarik lebih banyak haiwan ke tempat itu. Dengan cara itu, mereka tidak dapat memusnahkannya untuk pembinaan. Tetapi selepas menunggu seketika, akhirnya dia melihat seekor berang-berang melintas. Jadi dia mula mengikutinya. Disinilah dia tiba di University Beaverton. University yang sama tempat dia belajar. Masalahnya ialah kerana dia berada di luar waktu persekolahan, ia dianggap sebagai pencerobohan. Selepas itu, dia terus mengikuti berang-berang tersebut supaya dapat masuk ke tempat yang kelihatan seperti sebuah store, di mana terdapat pintu dengan keselamatan tambahan supaya tiada siapa boleh masuk. Tetapi walaupun begitu, dia tetap memaksa masuk. Dan itu sahaja, mereka sampai ke makmal rahsia. Nasib baik untuk Mabel, sekolah ini adalah sekolah yang sama dia belajar. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan didakwa. Sebaliknya, mungkin hanya satu amaran daripada universiti. 30 jam khidmat masyarakat. Dan kemungkinan amaran bahawa jika dalam semester berikutnya, dia melakukan perkara seperti ini lagi, dia akan digantung. Selepas mengetahui rancangan keluarga Hopper yang disembunyikan oleh gurunya, dia memutuskan untuk menggunakan teknologi ini untuk membawa seekor memerang ke kawasan yang ingin diselamatkannya. Dan begitulah dia akhirnya mencuri memerang robot ini. Tetapi sudah tentu sebelum itu dia terpaksa menyebabkan kekacauan di dalam makmalnya. Dan ini dikira sebagai kecurian harta university. Penggunaan peralatan penyelidikan tanpa kebenaran. Gangguan terhadap penyelidikan saintifik, dan melarikan diri daripada kaki tangan makmal. Jika ini adalah sebuah syarikat swasta, kemungkinan besar Mabel akan dipenjara selama 6 tahun dan membayar denda sebanyak $15.000. Tetapi kerana ini melibatkan universiti, kemungkinan besar dia hanya akan dibuang universiti dan tidak akan dapat mendaftar lagi selama-lamanya.
Selepas itu, dia pergi ke hutan untuk mencari seekor memerang yang boleh membantunya mendapatkan semula haiwan di dalam kawasan perlindungannya. Dan dia sedar bahawa terdapat peranti yang hanya boleh didengari oleh haiwan. Dan sebab itulah, haiwan-haiwan sudah tiada lagi di kawasan perlindungan semula jadi ini. Jadi, Mabel memutuskan untuk memusnahkan peranti ini supaya haiwan-haiwan boleh kembali. Ia boleh diklasifikasikan sebagai kerosakan harta benda atau vandalisme. Tetapi kerana peranti ini menyalahi undang-undang, kemungkinan besar Mabel akan terlepas daripada didenda kerana perkara ini. Tetapi ada satu perkara yang dia tidak dapat elakkan, iaitu perkara berikut. Datuk Bandar memasang semula lebih banyak peranti supaya haiwan-haiwan itu tidak kembali. Dan begitulah Mabel meminta satu pertemuan dengan majlis haiwan untuk meminta bantuan mereka. Cuma di sini keadaan menjadi tidak terkawal. Ucapan yang diberikan oleh Mabel menyebabkan majlis haiwan bersekongkol dengannya supaya mereka membunuh Datuk Bandar. Sekarang kita sedang bercakap tentang sesuatu yang sangat serius. Yang penting di sini ialah dia cuba menghalang majlis itu daripada membunuhnya dan hanya menakut-nakutkannya sahaja. Jadi di sini dendanya telah dikurangkan dengan banyak. Jadi kesalahannya hanya tinggal sebagai konspirasi untuk mengugut seorang pegawai awam. Ini akan memberinya 1 tahun penjara dan denda $1,000. Dan sementara majlis haiwan sedang menakut-nakutkannya supaya dia juga bersetuju dengan pembunuhan Datuk Bandar, Mabel menghancurkan rama-rama Ratu Serangga dan akhirnya membunuhnya. Ini akan diklasifikasikan sebagai pembunuhan. Dan dia akan dikenakan 5 tahun penjara dan denda $10,000. Dia cuba menyelamatkan Datuk Bandar daripada semua haiwan yang mahu menamatkan riwayatnya. Jadi rancangan besarnya adalah masuk ke dalam keretanya, kemudian menakut-nakutkannya dan merampas kebebasannya. Memaksanya untuk pergi ke pembentangannya dan membatalkan pembinaan itu. Di sini mereka telah menceroboh kenderaan, penculikan, merampas kebebasan, dan paksaan. Semua ini kawan-kawan, dia menghadapi hukuman penjara selama 28 tahun dan denda sebanyak $40,000. Kerana kita sedang bercakap tentang seorang pegawai awam, bukan orang biasa. Dan keadaan menjadi lebih teruk apabila haiwan-haiwan mula mengejar kereta Datuk Bandar itu. Mabel mula gelisah. Dan oleh itu, dia mengganggu Datuk Bandar semasa memandu supaya dia terus memandu dengan lebih laju dan akhirnya menyebabkan pemanduan secara cuai. Katakanlah dia hanya bersubahat dalam pemanduan cuai ini. Oleh itu, dia hanya akan dikenakan 6 bulan penjara dan denda $500. Apabila doktor itu datang untuk menangkap Mabel, Mabel mencuri perantinya supaya dia boleh berkomunikasi dengan haiwan dan manusia. Dan kerana kecurian itu, kita akan mengenakan denda $1,000 kepadanya dan 6 bulan penjara. Selepas satu pengejaran besar, mereka berakhir dengan satu perlanggaran besar. Oleh itu, boleh dikatakan dia telah membahayakan nyawa beberapa individu. Itu akan memberinya hukuman penjara selama 1 tahun dan denda $3,000, di mana dia juga perlu membayar kos pembaikan kerosakan yang telah dilakukan. Akhir sekali, kerana Datuk Bandar tidak mahu bekerja sama, Mabel mengugut dan menakut-nakutkannya. Dia menjerit kepada burung-burung supaya mencari dan membunuhnya. Ini dikira sebagai hasutan kepada keganasan dan ugutan, yang akan menambah 6 tahun penjara dan denda $15,000. Malangnya untuknya, mereka ditangkap oleh haiwan-haiwan itu dan akhirnya bekerja sama untuk keluar dan mengadakan satu acara yang akhirnya membawa kepada satu tragedi. Tetapi apabila ingin menghentikan penyamar itu, dia menyebabkan satu kebakaran hutan yang sangat teruk, yang mana membahayakan nyawa haiwan-haiwan itu, malah juga manusia. Jadi kerana kebakaran akibat kecuaian, membahayakan orang awam dan kerosakan alam sekitar. Mabel akan dikenakan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebanyak $40,000. Nampak tak? Saya dah cakap. Mabel melakukan jenayah seolah-olah dia adalah penjahat dalam filem ini. Secara keseluruhan, jenayah Mabel termasuk mencuri haiwan, 2 kali mencuri harta persendirian, melawan pihak berkuasa, menyerang seorang guru, 2 kali menceroboh, mengganggu kerja-kerja pembinaan, tingkah laku cuai berhampiran bahan letupan, menceroboh bangunan, memanipulasi akses, penggunaan teknologi eksperimen tanpa kebenaran, mengganggu penyelidikan saintifik, mengelak daripada kaki tangan makmal, konspirasi untuk menakut-nakutkan seorang pegawai awam, pembunuhan, pencerobohan kenderaan, penculikan, penahanan secara haram, memaksa pegawai awam,
bersubahat dalam pemanduan cuai, membahayakan nyawa orang lain, menghasut keganasan, ugutan jenayah, membakar secara cuai, membahayakan orang awam, kerusakan alam sekitar. Jadi jumlah keseluruhannya berapa? 74 tahun penjara, $134.500 dalam bentuk denda, 1 teguran daripada ibu bapak mereka. Beberapa tamparan di punggung yang legenda karena berkelakuan nakal ketika berumur 7 tahun. 30 jam khidmat masyarakat di university. Dibuang secara kekal dari University Beaverton. Dilarang mendekati Magmal Science. Dan kemungkinan besar perintah larangan terhadap Datuk Bandar. Jadi ya, lain kali kalau ada orang kata Mabel ialah Wira Hoppers, ingatlah sebenarnya budak perempuan ini sepatutnya berada di penjara berkeselamatan maksimum. Dan yang paling gila sekali, jenayah para penjahat seperti Datuk Bandar, Titus, dan Majlis Haiwan masih belum dikira lagi. Jadi, kalau Anda masih belum menonton video ini, tunggu saja bila kami siapkannya nanti.